Kalau nak cari buah cantik ni nak kena buka juga bang. Kita pandai-pandai juga bang. Yang pandai parang je. Buka tengok isi cantik baru ambil. Dalam niat kat rumah tu memang nak singgah sini pun. Memang nak rasa black tone ni lah. Dua hitam ni yang famous sangat ni. Gara-gara mampu memberikan pulangan berlipat ganda setiap kali musim durian, pasti ramai yang ingin mencuba untuk berniaga. Terletak di Payi Jaras, Selangor, kemeriahan musim durian dirasai apabila perniagaan yang dibantu dan digerakkan oleh setiap ahli keluarga seolah-olah menjadi tarikan di sebalik durian yang dijual. Mai. Udang merah sekilo 12 boleh masuk. Udang merah dia, udang merah. Syahrul Nizam Baiduri atau lebih dikenali dengan panggilan Ayoy mula mencuburi bidang perniagaan durian sejak kecil lagi. Usang 300 boleh masuk, 300 depan. Minat Hasan Baiduri Abdullah terhadap raja buah membuatkan Ayoy cuba mempelajari seluk-beluk perniagaan ini melalui pengalaman bapanya. Ayoy menganggap risiko durian yang tidak boleh tahan lama adalah satu cabaran besar baginya. Anak jati kelahiran Sungai Buloh, Selangor ini mempunyai pengalaman lebih 30 tahun dalam pemilihan buah durian sebelum diasingkan mengikut kategori grade tertentu. Dulu kami start niaga pergi naik lori je lah. Naik lori pergi ambil buah. Ambil pun tak banyak time tu, dalam 2-3 bakul. Lepas tu meningkat. So time tu kita orang semua kecil lagi. Tak ada orang yang boleh bantu ayah. Kan? Bila habis je musim durian, duit pun habis. Sebab kita pekerja, abang tahulah bang. Kan? Habis musim durian, duit pun habis. Tak ada simpanan, tak ada orang jaga cashier. Jadi susah sikit lah bang time tu. So habis musim, penat macam tu je. So sekarang bila kita orang ni dah besar-besar, anak-anak dia semua dah besar-besar, so jadi mudah sikit. Sebab satu tempat tu ada satu orang yang akan jaga. Setiap tangkai, bentuk dan struktur durian adalah berbeza dan mempunyai keunikan tersendiri. Merah 34. Musang King. Susah nak cakap sebenarnya tips durian ni. Dia kena menjaga durian baru tahu nak cari yang cantik. Tapi itulah, kalau kita sebagai orang biasa ni nak pilih durian, kita pastikan kulit dengan tangkai masih baru. Kulit dia tak pecah. Itu makna kata buah baru lah. Kalau nak cari buah cantik ni nak kena buka juga bang. Kita pandai-pandai juga bang. Yang pandai parang je. Buka tengok isi cantik baru ambil. Kan? Goyang tu mengarut bang. Apa nak tengok saya buka buah satu yang goyang tapi keras. Ada bang, ada. Goyang-goyang pun rupanya keras. Ya bang. Dia bukan kilang buat. Dia pokok buat bang. Betul bang kilang standard dia macam tu je semua kan. Tu kadang-kadang customer jenis nak goyang. Goyanglah kak. Goyang. Keras ke apa kak tanggung. Premis perniagaan Ayoy dan 6 adik-beradiknya ini mula mendapat perhatian dan tular di media sosial sejak membuat promosi jualan durian semurah RM70 sebakul.
Premis di kawasan yang agak terpencil tidak menghalang penggemar durian untuk mencari lokasi keberadaan gerai durian milik keluarga mereka. Murah-murah. Satu Malaysia tak ada jumpa dia macam ah. Lagi sekali saya ulang. Yang bakul 70% boleh makan, 30% tempoyak dengan kuah. Yang lombok 80% boleh makan, 20% tempoyak dengan kuah. Dia punca dia tu yang viral tu sebab satu bakul RM70. Satu bakul RM70. Lepas tu ada orang post, ada yang dapat. Kalau buah longgok ni, kalau buah bakul ni, dia selalunya 70% ke 60% boleh makan. Maknanya 30% ke 40% tu kira buang lah kalau nak ikut-ikut. Nak jadikan cerita, orang yang beli tu dapat yang cantik semua, dapat yang kuning. Itulah punca dia viral. RM70 dapat isi kuning semua, puas hati lah diorang. Usaha sama bersama ahli keluarga dalam mengendalikan jualan durian sebanyak 15 tan setiap hari mengajar bapa kepada 2 orang anak ini dan keluarganya untuk lebih berwaspada. Setiap bahagian mempunyai sistem tersendiri dan memerlukan persefahaman antara satu sama lain. Masalah tu biasa. Adik-beradik dengan adik-beradik, dengan ayah pun mesti ada masalah. Masalah dia masalah yang ni nak buat macam mana, ni nak buat macam mana. Yang ni cakap macam ni, yang saya cakap B. Jadi kita orang ambil satu keputusan dengan satu orang je cakap. Dalam satu botol tu kena ada satu je nak order. Jadi mudah benda tu nak berjalan, kan? Siapa yang satu nak order? Saya akan uruskan semua. Untuk yang buah longgok nak kena buat macam mana, buah biji nak buat macam mana, saya yang akan uruskan semua. Kenapa ayah? Kenapa bukan? Mungkin itulah ayah. Mungkin nampak kita boleh buat, jadi dia suruh kita yang uruskan. Dalam adik-beradik yang lain ni, masing-masing ada tugas masing-masing. Kalau contoh adik saya nombor 3 tu, kerja dia pergi ambil buah je. Yang bahagian pengurusan dekat sini, saya uruskan semua. Siapa nak ambil buah, ni nak bawa bakul, ini nak buat macam mana, saya akan uruskan. Durian bukan sahaja mampu memberi kenikmatan melalui rasanya yang tersendiri. Malah, bagi setengah keluarga, durian atau raja segala buah ini berjaya membuahkan pendapatan kepada mereka bagi meneruskan kelangsungan hidup. Namun, ilmu berasaskan durian perlu dihimpun sebelum meneruskan langkah memperdagangkan si raja buah. Terletak 75 km dari Bandaraya Ipoh, Perak, Kampung Gajah merupakan sebuah mukim kecil di bawah daerah Perak Tengah yang mempunyai sejarah tersendiri apabila dikaitkan dengan durian sebagai raja buah. Penjanaan ekonomi penduduk setempat turut bergantung kepada hasil pengeluaran buah durian dari dusun-dusun kecil yang diwarisi melalui generasi terdahulu. Walaupun tidak lagi menjadi sebutan sebagai kawasan pengeluar durian utama, legasi yang dibina sekitar tahun 1980-an masih terpelihara dalam kalangan anak jati daerah ini. Dusun warisan seluas 4 ekar milik Zakaria Muhammad G atau lebih mesra dengan panggilan Pak Ya sering menjadi tumpuan peraih setiap kali tiba musim durian. Diwarisi oleh bapanya sejak 10 tahun lalu,
Pak Ya menguruskan dusun ini dengan menggunakan ilmu pertanian yang diturunkan melalui pengalaman ketika membesar bersama keluarganya. Perlu menjaga lebih 60 pokok durian kampung, Pak Ya tidak pernah mensia-siakan amanah yang diberikan kepadanya setelah bersara sebagai penjawat awam. Pengalaman hampir 20 tahun dalam bidang ketenteraan juga menjadi pemangkin kepada dirinya untuk terus berbudi kepada tanah. Semenjak saya kecil lagi, kebun ni dah ada dah. Daripada zaman datuk saya dulu semua. Mana sekarang ni pun dah umur 51. Saya rasa mungkin umur ni pun melebihi pada 30 ke 40 tahun dah. Jangka hayat pokok di sini. 40 tahun hampir. Ke pokok ni masa dulu tak besar mana lah. Tapi cuma sini ada yang pokok yang tua betul. Ada bukan dalam 3-4 pokok di belah hadapan. Yang itu umur pokoknya lebih pada umur saya. Dia punya besarnya bukan dalam 3 ke 4 pemeluk lah. Itu memang pokok tua jati betul. Setiap tahun, kebun milik Pak Ya akan bermusim sebanyak 2 kali dan mampu menghasilkan di antara 10 sehingga 15 tan durian kampung. Apabila musim durian bermula, Pak Ya dan anak-anaknya akan mengetatkan kawalan di sekitar dusun bagi mengelak buah dirosakkan oleh haiwan liar seperti kera dan tupai. Macam sini, kalau kata orang petua tertua tu, kalau kita ambil buah durian tu, selain daripada kita hidu, dan kita boleh goyang dia. Goyang, dia akan mulakan satu bunyi. Kata orang Perak ni, bunyi bergedup punya. Maknanya itu isi dia, okey. Dia tak lembik-lembik lah. Itu satu cara yang untuk kita tahu dia punya kualiti isi dia. Secara tidak langsung, dusun warisan ini juga menjadi punca keakraban silaturahim Pak Ya dan 6 adik-beradiknya yang lain. Biasanya kalau buah yang mula-mula ni dulu, kalau biasa orang kampung lah, kita akan buatkan untuk kenduri dan selamat lah. Kalau zaman dulu, kebiasaannya bila musim buah yang pertama, luar buah yang pertama, kita akan buat kenduri, kasih panggil, makan nasi durian. Kita akan buat kat kebun. Makan kat kebun. Tapi sekarang ni, dia punya tradisi tu makin lama makin pupus. Mungkin dah, kata orang tertua dah tak ada. Kita lebih buat ke rumah saja. Kebiasaannya bila buah yang mula, saya akan balik ke rumah, saya akan kupas, saya akan panggil kawan-kawan, jiran-jiran, kita buatkan kenduri dan selamat supaya kebun tu bertambah baik untuk masa akan datang lah. Mukim Pulau Tiga, Kampung Gajah juga pernah terkenal dengan baka durian paduka pada tahun 1985. Di sini dipanggil durian paduka. Dulu nama kampung ni Tuh Paduka Raja. Durian paduka ni memang durian pada zaman turun-temurun daripada dahulu, daripada zaman datuk nenek moyang kita. Memang dia punya kualiti dia. Kita boleh bezakan, contoh macam durian di belah tempat lain. Dia punya kualiti harga. Sebab dulu kita pernah mengadakan satu pertandingan durian kat sini. Durian di paduka ni Johan lah. Dia punya sebab dia punya kualiti isi macam terbaik. Saya pun pernah masuk pertandingan tapi saya tak tergolong pada itulah. Kini, legasi baka durian paduka masih dijaga rapi oleh Nordin Abdul Malik yang merupakan pengerusi eksekutif Institut Agro Usahawan atau iGrow di Kampung Gajah. Nama durian paduka terhasil sempena penemuan bakanya pada tahun 1980-an di Kampung Tok Paduka Raja. Pihak iGrow juga bertanggungjawab memelihara 10 batang pokok durian paduka raja yang juga dilabel sebagai D148 oleh Jabatan Pertanian Negeri Perak. Kita mengekalkan tradisi tempat ini yang terkenal satu masa dulu dengan baka durian terbaik negeri Perak yang menjuarai pertandingan pada tahun 85 dan juga tahun 1995 iaitu baka durian paduka. Jadi oleh kerana durian itu masih ada dan klon-klon yang hampir sama juga, variety yang hampir sama masih ada di dalam kawasan iGrow ini. Memang kaki tangan kita bertanggungjawab untuk menjaga baka-baka ini dan sekarang pula dalam proses untuk kita mewujudkan benih-benih baru untuk kita tanam semula
dan juga kita jual kepada masyarakat. Pihak Agro juga berusaha untuk menjadikan durian paduka sebagai identiti negeri Perak Darul Rizwan. Sejak kejadian banjir besar 2014, kebanyakan pokok durian paduka musnah dan perlu ditanam semula bagi memastikan legasinya tidak terpadam dari ingatan orang ramai. Setiap pokok dikatakan mampu menghasilkan antara 200 sehingga 300 biji buah setiap kali musimnya tiba. Kita juga cuba untuk mewujudkan industri hiliran daripada buah durian ini. Sebagai contoh, proses makanan yang memproses buah durian ini menjadi paste, kemudian menjadi kek. Kita bekerjasama dengan pelbagai agensi supaya mereka dapat membimbing usahawan-usahawan baru dan mempertingkatkan keupayaan kapasiti usahawan-usahawan lama ini dari aspek teknologi berasaskan durian. Pengeluaran durian di Kampung Gajah turut memberi inspirasi kepada penduduk tempatan bagi menjana pendapatan melalui pelbagai industri kecil dan sederhana berasal keraja buah ini. Berusia 43 tahun, Normi Ramli mengekalkan makanan tradisi dodol dengan menggunakan bahan asas durian. Tanpa disedari, dodol berperisa durian dikenali sebagai dodol opahyang, mula dikenali di seluruh negara. Dodol durian ni dia macam ada satu aura lah. Bila musim durian tu, dulu ada lambakan durian sebenarnya. Jadi kita olahkan dia jadi dodol durian lah. Sebab masa arwah hapak dulu pun dia memang berniaga durian sebenarnya. Sejak pelbagai jenis grade durian diperkenalkan, kemeriahan durian di Kampung Gajah, Perak mula beralih ke industri makanan. Penghasilan dodol durian juga adalah bukti pembaharuan bagi menyambung legasi durian dan tidak membiarkan identiti daerah ini terkubur tanpa sebarang usaha oleh penduduk tempatan. Sekaligus, faktor ini juga dapat membuka peluang pekerjaan bagi golongan tua dan muda. Kita nak buat dodol ke apa, kita pula yang kena beli. Kalau berbandingan dulu, arwah hapak pun dia jadi peraih durian sebenarnya. Jadi kita orang memang banyak durian, buat tempoyak, buat lempuk, buat dodol durian. Dulu lah. Semua sekarang ni kita ada masalah sikit lah bila durian ni kita kena beli. Kita memang berniaga ni. Kebiasaan baharu perniagaan membuatkan Normi mula menukar strategi penjualan dan pemasaran. Ketika dilanda pandemik COVID-19, ibu kepada 5 orang anak ini antara yang terkesan selepas perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Tetapi sejak mengambil tempahan secara dalam talian dan menggunakan sistem penghantaran yang dihaskan, dodol durian hasil air tangan anak jati negeri Perak ini masih boleh dinikmati pembeli. Assalamualaikum. Pembaharuan serta bimbingan pihak Agro menjadi faktor utama dalam mengembangkan industri berasaskan durian dalam kalangan penduduk yang ingin menceburi bidang perniagaan. So, sekarang ni sale semua sekali. The new norm ini memerlukan satu kaedah baru
maka saya dapat beberapa idea kepada mereka. Dengan syarat saya kata mereka kena ikut apa yang saya cadangkan. Pertama, kena membuat satu kaedah pemasaran menggunakan kaedah delivery yang berbeza. Tidak boleh lagi seperti dulu, customer datang beli ataupun dia hantar ejen. Kali ini semuanya dah senyap, dah tak boleh. Jadi saya nampak antaranya ialah direct customer. Industri kecil tetapi pulangan yang besar, itulah gambaran yang boleh diberikan kepada Normi Ramli dalam usahanya membuat pembaharuan dalam perniagaan dodol milik keluarganya sejak 10 tahun lalu. Baginya, sebagai penduduk jati Kampung Gajah, dia perlu memastikan dan bertanggungjawab menjaga hasil durian di kawasan ini agar ia tidak dilupai oleh generasi akan datang. Kek lapis lebih sinonim dengan negeri Sarawak. Ia disediakan dengan pelbagai perisi yang enak serta warna berbeza pada setiap lapisannya. Proses yang begitu teliti dan rapi menyebabkan tidak ramai mampu menghasilkan kek lapis berkualiti. Kek lapis Sarawak milik Mimi Rosita Narawi yang beroperasi di Jalan Besar, Bota Kanan, Perak menyajikan kelainan kepada orang ramai. Berusia 57 tahun, ibu kepada 2 orang anak ini mula memperkenalkan kek lapis berperisa dengan menggunakan asas durian di dalam adunan kek yang dihasilkan. Okey, pisau duriannya. Ini special ni. Aida Faizal. Betul kan? Betul. Mulanya saya buat kek lapis ni saya ikut expo. Mama saya perkenalkan kek lapis. Tapi banyak juga ada feedback okey, ada feedback tak okey. Tapi saya terus juga kena saya nekat, kena saya duduk Perak, kena saya kahwin orang Bota. Asal durian ni kebanyakannya belah Bota ni memang kata orang dengar-dengar ada cakap Perak ni memang durian yang terbaiknya. Why not saya nak cuba kek lapis durian ni cakap. Saya boleh ubah macam buat inovasi sikit. Ubahkan kek lapis ni biar berasaskan durian. Kena orang Perak ni memang sinonim durian. Saya ambil target daripada situlah. Hasil percubaan untuk mencari kelainan pada penyediaan kek lapisnya mendapat sambutan orang ramai. Tempahan yang diterima mula berkembang dan menjadi bualan oleh penduduk yang berada di luar negeri Perak. Namun, anak jati Bumi Kenyalang ini mengaku kejayaannya memperkenalkan kek lapis durian pada mulanya tidak disenangi penggemar kek lapis. Mulanya dugaan kata orang memang tiap kali kita mulakan satu ni projek memang ada dugaan tapi sabar dengan tu dah redha ajalah. Memang rasa kecewa juga, ada rasa nak teruskan sebab apa? Kita sendiri nampak orang makan kek lapis tu orang buang. Buat apa makan kek lapis? Manislah apalah orang komplain. Habis tu saya cakap itu satu cubaan saya cakap. Saya nak perkenal juga kek lapis ni. Hasil perkahwinannya bersama Yop, anak jati kelahiran Bota, Perak, Mimi banyak menerima ilmu mengenai buah durian. Ia kemudian dijadikan inovasi terbaru miliknya untuk menghasilkan kek lapis yang berasal dan popular di negeri Sarawak. Sini saya dah diajar juga orang Perak ni memang terror dengan durian ni. Dia boleh simpan durian tu bertahun simpan dalam freezer. Dari situ saya tak ada masalah dengan musim durian ke tak musim durian, kerana saya memang ada stok untuk simpan. Khidmat nasihat dan bantuan daripada Institut Usahawan iGrow memberi peluang kepada ramai usahawan kecil dan sederhana untuk lebih berani menceburi perniagaan berasaskan durian. Sekaligus, ia dapat memastikan
hasil durian di sekitar Kampung Gajah atau Perak Tengah tidak disia-siakan. Malah, bukan hanya bergantung kepada jualan secara langsung untuk orang ramai. Lebih 300 km dari Kuala Lumpur, Pulau Pinang sememangnya terkenal dengan lokasi pelancongan bagi yang ingin lari dari kesibukan kota raya. Bagaikan pesta buah, pelbagai jenis durian dengan harga yang berpatutan dijual di deretan jalan di balik pulau, Pulau Pinang. Dan tidak hairanlah jika Pulau Mutiara menjadi buruan hantu durian. Mengambil masa kira-kira 15 minit perjalanan dari balik pulau, pusat agro pelancongan Relau Bayan Lepas adalah salah satu lokasi buat pengusaha kecil untuk memasarkan hasil durian langsung dari kebun. Lebih mesra disapa Cik Mat, Ahmad Kamil Esa, antara peniaga yang dikenali oleh masyarakat setempat. Jika Raut Pahang terkenal dengan Musang King, di sini pula duri hitam, durian paling mahal, menjadi buruan pencinta raja buah. Baik, terdapat 60 jenis durian yang dijual di gerai ini dan apa yang paling mendapat perhatian pelanggan yang berkunjung adalah durian jenis Blackthorn atau duri hitam. Dikatakan setiap kilo harganya mencecah RM60 hingga RM100 bergantung pada bekalan dan permintaan semasa. Walaupun mampu mencecah RM200 sebiji, duri hitam yang sangat terkenal di kawasan utara tetap menjadi kegilaan penggemarnya. Tekstur isinya yang tebal dan gabungan rasa manis, berlemak serta sedikit pahit sukar diperolehi pada jenis durian yang lain. Turut dikenali sebagai oci atau biji hitam oleh masyarakat Cina, durian ini dikatakan telah mendahului kedudukan Raja Durian Musang King 6 tahun berturut-turut. Macam saya peminat durian. Duri hitam ni special lah. Satu, warna dia dan rasa dia lah, isi dia pun tebal. Berbaloi lah dengan harga yang saya keluarkan untuk menikmati duri hitam ni. Memang selalu dapatkan juga, tapi macam hari ini kita buah baru luruh, kita cuba sekali lagi lah. Gerai Cik Mat sering mendapat tarikan pengunjung bukan sahaja kerana variasi jenis durian yang ada dan kesegaran buah langsung dari kebun. Malah mereka berjaya memenangi hati pelanggan dengan teknik mengopek buah durian yang dikatakan berbeza daripada tempat yang lain. Menggunakan sebilah pisau kecil yang ditempah khusus untuk aksi ini, 3 orang anak-anaknya sudah menguasai kemahiran mengopek durian sejak kecil lagi. Salah satu cara nak mengenali dia, bentuk duri hitam ni memang bulat dan kita tengok di bawah ni. Di bawah ni duri dia pun dah pangsa dia memang macam ni lah. Dan dia ada satu duri tengah ni hitam dan di hujung ni pun akan nampak pokok ataupun hitam. Dan lagi satu cara, dia memang tangkai dia lah. Tangkai dia ke mana pun mesti panjang macam ni. Tak lebih atau tak kurang. Walaupun sizing dia kecil atau besar. Selain perkhidmatan mengopek durian untuk dibekalkan kepada pelanggan, kawasan agro pelancongan Relau juga menyediakan fasiliti yang sesuai buat pelanggan yang ingin menikmati durian di sini. Akan rasa apa dah buah lepas ni kalau kena yang ni? Koyak sikit. Dalam niat kat rumah tu memang nak singgah sini pun. Memang nak rasa Blackthorn ni lah. Duri hitam ni yang famous sangat ni. Sebab dalam kampung tu ada grup WhatsApp, dia orang peringat kita atau Blackthorn ni sempoi lah apa, siap hantar gambar kan. Kita duduk kat rumah pun telan liok ya. Ni boleh rasa ni. Oh memang terbaik lah isi dah, tengok isi dia. Oh macam tu.
Memang pekat lah isi dia. Okey, kita rasa satu lah ni. Jom makan. Isi dia memang melekat kan. Rasa pahit-pahit sikit, habis tu lemak manis dia. Lepas tu bau dia tu dengan rasa tu bila kita masuk dalam mulut tu sampai ke langit-langit, sampai feel sampai dalam kan. Memang terbaik lah Blackthorn ni. Terletak di Sungai Ara, bayan lepas Pulau Pinang. Dusun durian berkeluasan 6 ekar ini dimiliki Yi Ti Leong. Mula menguruskan dusun yang berusia 5 generasi ini sejak 36 tahun yang lalu, Yi mempunyai lebih 200 pokok durian dengan variasi jenis. Antaranya duri hitam yang mendapat permintaan paling tinggi di pasaran. Mempunyai anggaran 30 pokok durian duri hitam, setiap batang pokok menghasilkan kira-kira 50 hingga 60 biji buah pada setiap musim. Duri hitam pokok ini. Ini pokok pun korang-korang 3/4 ton itu macam. Tak tentulah ini. Kelatuknya tangan sampai sekarang potong, kawing baru naiknya ini. Pokok ini kita orang semua tak mau kasih tinggi-tinggi. Kita ada 5 pelai kaki itu macam kita potong atas, tak mau kasih tinggi. Sebab tinggi sangat dia kena angin, dia boleh jatuh semua. Habis jaga dia cantik ini. Kasih dia itu cabang panjang-panjang ini macam. Jika durian jenis Musang King memerlukan penjagaan yang rapi, berbeza pula dengan duri hitam atau D700. Buahnya tidak mudah rosak ketika gugur daripada pokok. Namun, disebabkan kedudukan pokok-pokok ini di kawasan lereng bukit, selain menggunakan jaring, buah durian juga akan diikat menggunakan tali. Kedua-dua teknik ini berfungsi untuk mengelakkan buah daripada jatuh di luar kawasan dusun. Blackthorn pun banyak orang mau curi. Hari-hari itu 1 minggu, 1 kali orang exercise-nya, jalannya, semua pun mau curi itu Blackthorn. Kita orang banyak susah jaga. Tangkap dia, dia nangis. Tak tangkap, dia curi balik. Kalau minta mau makan, kita orang bagi. Jangan curi orangnya barang. Orang susah tanamnya. 1 pokok mau berapa puluh ton baru boleh tanam 1 pokok. Dia malu angkat senang-senang. Kita orang betul-betul sakit hati ini macam. Berbanding memasarkannya sendiri, Yi memilih untuk menjual hasil duriannya kepada peraih. Bagi pekebun berusia 54 tahun ini, ia lebih memudahkannya untuk memberi sepenuh tumpuan kepada penjagaan dusunnya. Sikit saja. Sikit saja. 2 biji saja ini hari. Habis ya. Macam dari 1 minggu. Lazimnya setiap hari lebih 50 biji durian akan dijual kepada Cik Mat. Namun, memandangkan duri hitam sudah berada di penghujung musimnya, kadar buah durian yang dijual agak berkurangan. Lalunya musim di Penang kita start bulan 4 April dan akhir mungkin boleh sampai hingga Ogos. Tapi macam Blackthorn ni lalunya pertengahan lah, April sampai Mei atau Julai. Sekarang ni Blackthorn tengah berkurangan, tengah penghujung musim. 1 minggu atau 10 hari dari sekarang jumlah dia akan habis lah Blackthorn untuk musim ni. Satu-satunya peraih durian berbangsa Melayu di kawasan ini, Cik Mat akan ke dusun miliknya 2 kali sehari bagi membeli durian daripada para pekebun kecil.
Sudah 25 tahun berkecimpung, sekali pandang anak jati Pulau Pinang ini sudah pakar dalam membezakan jenis durian mengikut grade. Saya peraih di kebun Sungai Ara ni lah dan kebun-kebun kecil yang dekat-dekat kebun ni semuanya saya ambil lah untuk jualan ke bawah lah, untuk pasarkan. Untuk pasaran dia kita macam saya buat di agro pertanian lah. Jadi dari situ dari KL, Kedah, Perak dan Terengganu, Kelantan lah. Dia orang akan datang mengambil dan jual hasil yang saya pasarkan lah. Kebiasaannya, pokok duri hitam yang ditanam daripada semaian biji akan mengambil masa 5 tahun untuk membuahkan hasilnya. Namun, jika dikawinkan, ia akan berbuah dalam jangka masa 2 tahun. Blackthorn ni dia terkenal di Pulau Pinang kerana tanahnya sesuai dan di Pulau Pinang ni dia dikelilingi oleh laut. Jadi udara laut tu membuatkan buah blackthorn ni dia wangi dan sesuai lah untuk blackthorn ni. Jadi bila kita makan ni isi dia pun cukup sedap lah. Hasil durian daripada pekebun kecil akan diasingkan mengikut jenis dan grade. Proses mengumpul dan pengasingan durian akan dilakukan dengan berhati-hati bagi mengekalkan kualitinya sebelum dipasarkan. Selain dimakan mentah dan segar, durian juga sesuai dijadikan penambah perisa dalam pelbagai menu makanan dan dijadikan pemanis mulut. Bukan sahaja memasarkan buah yang segar di gerainya, ia juga dikomersialkan dan dijadikan paste untuk pembuatan aiskrim berperisa durian. Buah yang terjejas kualitinya akan diasingkan dari hasil durian yang akan dipasarkan. Sebanyak 1 tan isi durian akan dihasilkan oleh pekerja Cik Mat yang pakar dalam proses mengopek durian. Hampir 4 jam masa diperuntukkan setiap malam untuk melakukan tugasan ini. Berdasarkan permintaan yang tinggi dari beberapa kilang aiskrim tempatan di sekitar Pulau Pinang, Cik Mat mengupah pekerjanya untuk mengasingkan biji dari isi durian. Dianggarkan sebanyak 300 kg paste aiskrim durian yang akan disediakan setiap hari. Setelah selesai proses pengasingan, ia akan dibekukan selama seminggu. Cik Mat beruntung kerana mempunyai 3 orang anak yang berminat dan sering membantunya dalam urusan perniagaan durian. Berusia 26 tahun, Muhammad Faizal Ahmad Kamil bertanggungjawab mengendalikan urusan pemasaran paste aiskrim dan penghantaran isi durian di sekitar Pulau Pinang untuk dikomersialkan. Setiap bulan, sebanyak 15 tan paste dan isi durian berjaya dipasarkan. Walaupun perniagaan turun-temurun ini telah bertapak lama dan mempunyai pelanggan serta permintaan tersendiri, ia tetap berupaya untuk dikembangkan, malah menerokai peluang baharu terutamanya di pasaran luar negara. Usaha yang diteruskan Cik Mat sejak 25 tahun lalu bakal diwarisi oleh anak-anaknya, seterusnya disambung oleh generasi akan datang. Durian datangnya bermusim. Kehadiran Raja Buah tempatan ini sering dinanti-nantikan oleh pencintanya. Walaupun harga mencecah ratusan ringgit, keenakan rasa si duri hitam sememangnya memberi kepuasan buat yang menikmatinya. Oh, best bro. Best.
musim durian memberi peluang kepada para peniaga dan peraih untuk menambah pendapatan. Rezeki dikongsi apabila rajin berbudi kepada tanah yang diwarisi. Kemeriahan menikmati pelbagai durian mengikut grade, warna dan bentuk mewarnai budaya dan sekaligus mengimbangi gelarannya sebagai Raja Buah.